rasa dia tak layak sebab dia banyak tu tak apa. Dia banyak. Dia majlis fatwa pun banyak agak dengan Pulau Pinang dia ada sekali. Dan dia ada job bagi dia mengajar apa? Dia tak boleh dia dengan majlis apa yang fatwa orang alam yang Pulau Pinang. Okey. Dia kalau dia jadi Tim lah. Lepas tu dia kan urus itu. Apa tu Nina Skandar. Pelita kan. Dia fungsi ya? Dia fungsi ya? Dia join ada isu dia join. Dia pun sibuk kan, dia punya pun sibuk. Okey boleh. Ya dah. Tak apa boleh. Kerja tu kak juga. Dia rumah di mana? Rumah Belah Betah. Dia mau Belah Betah. Yang ke area Betang. Mas tu. Depan sikit ya. Baik, surat 252 surah Ar-Ra'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا ويطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama kita merafakkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah himpunkan kita pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita dan kedatangan kita ke dalam majlis ilmu menjadikan kita di kalangan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan juga kemuliaan insya-Allah. Saya hormati pengerusi masjid, timbalan pengerusi, tuan-tuan AJK, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para muallim, muallimat, para da'i, para ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut pada awal tuan-tuan, kita mengucapkan juga banyak syukur kepada Allah, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita dan kesihatan yang baik insya-Allah, agar mana kita terhindar daripada segala sebarang penyakit yang kita sebut hari ini, penyakit yang tak berapa nak cantik yang berlaku di seluruh dunia kita hari ini, atau kita sebut coronavirus kan, begini ada COVID-19. Walaupun kita tuan-tuan kok mana pun tuan-tuan yang kita sebut tentang penyakit ni ataupun virus ni sebagai ujian ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi janganlah menjadikan kita ini orang yang cepat mengambil tindakan atau orang yang cepat mengambil putusan yang tidak sewajarnya. Macam hari ini kita dapat pengkhabaran di negeri jiran kita di Perlis tu, yang kata hari Jumaat daripada pimpinan ni bah kata tak buat ataupun tak bagi buat dan sebagainya, kita sebut itulah kan. Tapi di Perlis, di kita tang ni di Kedah ya, yang jadi masalahnya dia tahu cerita tentang orang main tak surat something dan sebagainya. Dia boleh komen pula, dia kata kita Kedah macam mana kan, dia kata Kedah kita macam mana sampai tahap gitu lah. Bermakna macam mana lah abang tuan-tuan jadi macam tak mau pergi sembahyang Jumaat macam mana kan. Di Perlis, itu Perlis punya cerita lah, kita bukan duduk di Perlis. Kalau saya duduk Perlis dah ni, saya duduk di Kedah kan, duduk di Kedah kan. Tapi dia main kat tuan-tuan, kawan-kawan kita yang duduk di Kedah ni, dia duduk tanya kita ni, ustaz
Di Kedah tak ada dengar cerita lagi kau kata sama orang perlis ke apa, kita tak ada masalah. Kalau tak mau semayang, pergi musafir pergi perlis kan? Pergi musafir pergi perlis kan kau. Tak yang semayang lah. Oh boleh ke Ustaz? Oh, kita duduk preli dia tuan-tuan. Dia kata boleh ke Ustaz? Tepi ya tafadhal masykurah. Tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Kan? Yang tak cerdik pula tu kata kita ni tuan-tuan kadang-kadang bukan ahli tapi tu dia. Kan dalam Facebook tu dia pukul 8 sampai pukul 9 dia jadi baca berita. Yang kata dalam Facebook punya geng ni kan. Kan? Dia main tadi tengah-tengah hari sikit dia jadi pentadbir. Tu tak kena ni tak kena. Dia main kat main Jumaat yang tadi hari ni Jumaat tuan-tuan. Dia jadi ulama pula. Dia kata apa siapa dia pun libat macam ni. Datang sembahyang Jumaat tu wajib. Oh dia pula tuan-tuan. Ulama besar dalam Facebook dia. Syekh Al-Facebooki kan. Kan? Kan dia Allahu akbar tuan-tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita jangan jadi orang yang kadang-kadang nak mengelak daripada satu bab yang lain. Ni hari ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita satu. Kita kalau saya sebut apa tuan-tuan ancaman lah, saya sekali bagi saya lah, awal ni saya tak tahu. Ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ni kita hari ni banyak sangat buat silap dan salah, buat dosa dan banyak perkara mungkar yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok maka hari ni tuan-tuan saya sebutlah, kalau lain saya tak tahu tuan-tuan. Bagi pandangan saya kalau orang tanya ni baris ni apa tak? Ancaman Allah. Allah mengancam kita. Kalau yang ni pun tak sedap ni tuan-tuan, duk ambil take action pula. Perlis kata Jumaat tapi kita Kedah walaupun dia tak kata tapi ingat duk pi ah. Saya duk pi ah main jemaah ramai payah duk kena penyakit. Tu dia nampak tuan. Ni hari ni tuan-tuan. Kan tu tak mau tuan-tuan. Sebab apa? Kok mana pun tuan-tuan penyakit tetap ada. Kan? Nak jadi yang buat sakit tu, yang buat waris tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah nak abak tuan-tuan. Lagi baik tuan-tuan berhimpun dalam masjid yang kata rumah Allah ni, yang mana tempatnya Allah turunkan berkat, yang mana tempat Allah turunkan rasa sayang dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, daripada tuan-tuan duk berhimpun di masa malam. Agak-agak tuan-tuan hari ni kalau di tempat yang kata tak boleh sembahyang Jumaat, kalau ada pasal malam penuh lah tuan-tuan. Penuh lah. Tak mau pula kata yalah di Perlis tak boleh, maksudnya di Kedah pun tak boleh pasal malam. Kok nak kata tu? Tak ya tuan-tuan. Tak pergi masjid. Kita pasal COVID-19 ni tak boleh pergi masjid, lagi ramai. Nak mana ni? Pasal malam. Pasal malam bukan ramai. Pasal malam tak apa di kita bukan. Luar dia macam-macam tuan-tuan. Allahu akbar. Otak ni tuan-tuan nak bagi alasan macam kan? Baik tu mukadimah dia kan. Panjang mukadimah dia kan. Baik tuan-tuan kita masuk kitab kita lah. Baik kita nak masuk pada tafsir pada ayat yang ke-56. Ya. Ayat yang ke-56 hari tu sudah bersemak pada ayat yang ke-55. Kita nak masuk pada ayat yang ke-56 dalam Al-Quran tuan-tuan boleh semak pada muka surat 242. Betul tak? Juzuk yang ke-13 ya. Tak salah betulkan saya lah. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh yatabawwa'u minha haythu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala wa kadzalika makkanna li Yusuf. Allah kata ni demikian kata Allah, kami teguhkan kedudukan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Makanna li Yusufu fil ard. Kami buat pernik kata Allah. Kami angkat darjat Nabi Allah Yusuf alaihi salam kata Allah. Yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Maka dia boleh main atau boleh tinggal di mana tempat yang dia suka, yang dia nak. Yang mana? Bi rahmatina man nasha'. Yang mana kami limpahkan rahmat kepada siapa? Man nasya'. Siapa-siapa yang Tuhan nak bagi itu Tuhan bagi. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah kami takkan sia-siakan. Siapa dia? Pada orang yang buat kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Bila nak sambung ayat ni tuan-tuan, kita tengok apa peristiwa yang ke belakang. Kalau kita tengok peristiwa yang ke belakang, bagaimana ketika ini Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah dikeluarkan dari penjara, ataupun dia diarah keluar oleh oleh raja, oleh sultan ketika itu, Sultan Mesir. Diarahkan keluar, kemudian berjumpa dengan raja ni. Bila berjumpa dengan raja, maka raja tanya beberapa soalan. Dan kita tengok dalam ayat yang lepas yang kita hurai, dan juga disebut oleh para ulama, dan juga yang kita hurai tentang tafsiran daripada ayat yang lepas, bagaimana nak nampak betapa bijaknya Nabi Allah Yusuf ni, betapa hebatnya akan nikmat dan juga kurniaan Allah bagi pada dia ni, yang disebut juga sebagai mukjizat besar kepada beliau. Apabila tuan-tuan, bila dia keluar, dia main, dia bagi salam kepada raja ni dengan bahasa Arab. Apa dia? Assalamualaikum. Maka raja ni ketika itu dia confuse. Ya, raja ni, ya. Dia kata bahasa apa dia pakai ni? Ya. Kemudian satu bab, kemudian raja tanya dia ni bahasa apa ni? Maka kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam, bahasa yang aku guna ni adalah bahasa daripada bahasa orang tua aku, ataupun disebut tok wan dia, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian bila dia baca, bila kata disebut, kemudian dia bercakap dengan raja ni, dia guna bahasa yang kedua, yakni bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Maka raja ni tanya pula, ni bahasa apa yang pakai ni? Maka kata Nabi Allah Yusuf, ini bahasa daripada ayahandaku Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nah, sebab apa raja ni tanya? Raja ni bukan coki yang tuan-tuan. Raja ni dia tahu 70 macam bahasa. Dalam syarah hadis, dalam syarah pada tafsir disebut raja ni tahu 7 macam bahasa, 70 bukan 7, 70 macam bahasa. Cuma 2 bahasa tadi yang dia tak tahu. Ya, dia tak tahu. Hebat tak raja tuan-tuan? Hebat. Bahasa apa yang 70 tu? Wallahu alam. Yang dia tanya, ustaz bahasa Melayu dah tu. Bahasa Siam kan tak tahu tuan-tuan, tapi dia sebut dalam tafsir atau dia sebut dalam sejarah ataupun kitab sirah, 70 macam dia tahu. Maka raja ni test Nabi Allah Yusuf, berbicara dengan Nabi Allah Yusuf, guna bahasa yang macam-macam ni. Yang kata 70 yang dia kuasai 70 macam bahasa ni, dia guna macam-macam. Cakap saat ni, tanya soalan ni, guna bahasa dia sekian. Tapi hebatnya Nabi Allah Yusuf, Allah berikan juga mukjizat pada dia, yakni kepintaran dalam berbicara. Maka dia boleh bercakap dengan bahasa yang macam mana ditanya oleh raja tadi, dan dicampur pula dengan bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Tu dia hebat tuan-tuan. Maka hal yang demikian menyebabkan apa? Raja ni rasa takjub. Sebab apa? Sebab ketika ini Nabi Allah Yusuf berusia berapa tahun tuan-tuan? 30-an. Ada riwayat kata 33 tahun. Umur dah ketiga ni. Maka dalam hal yang begitu, raja ni tengok pelik. Bukan pelik apa, maksudnya dalam usia yang sangat muda, tapi mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Itu kemuliaan pada Nabi dan Rasulullah. Maka bila mana dah tanya sembang apa, maka dia tanya, "Anak nak buat apa ni?" Yang kata waktu ketika ni akan main, kata musim mewah selama 7 tahun ni, nak buat apa? Maka Nabi Allah Yusuf sarankan, dia kata apa? Tanamlah gandum tanpa putus selama 7 tahun. Tanam dia ni, dan jangan stop. 7 tahun yang kita main musim mewah ni, tanam dengan stop. Kalau kita padi sampai musim, betul kita stop sat kan, dan sebagainya. Tak, dia kata macam tu, dia kata jangan stop, dia kata. 7 tahun ni direct tanam, jangan dia berhenti. Satu bab. Kemudian waktu mana nak ambil gandum, jangan ambil gandum saja. Ambil dengan tangkai-tangkai, dan tangkai itu juga simpan. Ini kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bila mana dia sebut dengan saranan-saranan tadi tuan-tuan, maka raja tanya dia, siapa nak boleh buat benda ni? Siapa nak boleh jaga, siapa nak boleh buat perbendaraan negara kita ni? Sebab apa? Mesir ketika itu pun memang kaya tuan-tuan, dan dengan harta, dengan kekayaan buminya memang kaya. Maka ayat yang ke-55 sebelum kita buka pada ayat 56 ni, dia sebut apa tuan-tuan? Qala ja'alni ala khaza'il ard inni hafizun alim. Dia kata lantik mai aku ni
Nabi Allah SAW kata, lantik mai aku ni jadi pemerintah. Maksudnya apa? Yang boleh jaga khazanah, dia sebut tu, khazainil ard, jaga khazanah ataupun bendaraan ardi, maksudnya negeri itulah, Mesir tu. Dia sebut inni hafizun alim, kerana aku di kalangan orang yang tahu, orang yang memelihara, ataupun hafiz ni maksudnya pemelihara. Apa hujah daripada ayat ni kita dah sebut dah pada kuliah yang lepas. Nak apa? Nak bagi siapa-siapa naik pimpinan, lantik siapa-siapa pun tuan-tuan kena cari ahli dia. Nak sebut tang tu. Sebab apa Nabi Allah Yusuf mengaku ni? Sebab dia yang boleh buat benda ni. Kalau pergi kepada orang lain yang bukan ahli dia tuan-tuan, memang jahanam lah. Sebab kalau tak buat betul-betul, nanti akan mai musim kemarau 7 tahun pula. Memang rakyat pakat mati belakang. Maka perlukan satu orang yang ahli dia, yang bijaksana, yang boleh menjaga pembandaraan negara. Sebab tu kena bagi orang betul-betul tuan-tuan. Ini yang bagi Menteri Kewangan. Lepas tu dia punya kelulusan courthouse. Memang jahanam lah tuan-tuan. Contoh bukan Malaysia, utara Palestin kan, contoh kan. Memang tak boleh lah. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan ada satu bisnes kan, tuan-tuan bisnes kan. Tiba-tiba tuan-tuan tulis dalam Facebook, hantarlah kan, saya memerlukan satu orang accountant contoh. Kan. Tuan-tuan tulis hak kelayakan tu. Tulis hak. Confirm tuan-tuan tulis sebab tuan-tuan nak dia jaga betul-betul. Kelayakan sekurang-kurangnya diploma accountant sekurang-kurangnya gitu. Takkan tuan-tuan nak buat tu sekurang-kurangnya diploma kulinari. Takkan nak buat tu. Memang jahanam tuan-tuan, memang kulinari ya tuan-tuan punya accountant tu. Kan? Nak apa? Kalau dalam hal yang kecil macam tu kita nak cari orang yang ahlinya, tambah nak jaga pembandaraan negara ni. Bukan jumlah yang sikit tuan-tuan, juta, trilion dah. Kan? Jadi bagi orang tak betul, memang jahanam tuan-tuan. Yang pakat jual habis lah, kan? Jual kan nampak tak apa kan? Contoh kan. Ni jual haram tak nampak pun tuan-tuan, duduk tak mana tak tahu. Kan? Lah jual cerita ni, duit ni kita pakai okey lah, kita pun fine lah. Kan? Ni contoh kita bagi, tak berlaku tang ni kan. Baik, tu. Bila mana disebut tuan-tuan, maka bila dia minta kepada Raja Mesir bagi lantik dia jadi orang yang menjadi ahli dia, yang jaga pembenaran negara, maka yang tu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-56 ni. Allah kata, ketika ini wa kadzalika makanna li Yusuf. Kami buat pernik, kata Allah SWT, kami pernik dan kami angkat Nabi Allah Yusuf AS. Baik, kita tengok orang sikit. Katanya Allah mengatakan sebagaimana kami telah kurniakan Yusuf, keluarkan Yusuf daripada penjara, maka demikian pula kami teguhkan kedudukannya di bumi Mesir, kata Allah. Maka dia tinggal di mana sahaja mengikut apa yang dikehendakinya. Iaitu setelah lama ia mengalami bermacam-macam penderitaan dengan hati yang tabah dan cukup sabar, ni kata Nabi Allah Yusuf ni. Maka kami limpahkan rahmat kami yang berupa pangkat kenabian, satu. Yang kedua apa tuan-tuan? Kuasa pemerintahan, kedua. Yang ketiga menjadi ia akan ketua. Yang keempat kekayaan, kesihatan, kesenangan, dan sebagaimana juga kami berikan kepada hamba-hamba kami. Nampak tuan-tuan sebutnya. Kita kan, kami beri kepada hamba kami yang mana? Birahmatina man nasya, pada siapa yang kami kehendaki, kata Allah. Ya. Dan kata Allah lagi apa tuan-tuan? Wala nudhihu ajral muhsinin, dan kami tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Sebabkan mereka itu tahu dan berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ayat ni nak habaq kita tuan-tuan, nak jelaskan kat kita tuan-tuan, apa benda yang kita buat atas dunia walaupun kita rasa benda tu sangat kecil, tapi kita jangan pandang benda yang kita buat tu kecil. Sebab apa? Sebab penilaian manusia lain, penilaian Allah Subhanahu wa taala lain. Sebab tu kita tuan-tuan, kita sebut banyak kali, saya pun nasihat pada diri saya juga tuan-tuan, gunakan waktu dan ruang yang Allah bagi ni tuan-tuan untuk terus kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kita habaq benda tu kecil sikit, tapi kena buat juga, sentiasa berterusan melakukan kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Saya ambil satu hadis Nabi SAW daripada Abdul Umar radhiyallahu an. Qala, dia kata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fi dunya ka'annaka kharib aw 'abirul sabil. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Riwayat Bukhari. Apa kata Ibn Umar radhiyallahu anhu? Dia kata satu hari ni, dia kata qala, kata dia, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang. Akhaza ni maksudnya ambil, tapi kalau ambil hadis ni maksudnya pegang ataupun menyentuh dia punya biman kibi. Dia kata satu hari Rasulullah mai pegang aku punya bahu ni. Kita tengok. Nabi pegang bahu dia satu hari, dia kata. Oh, macam ni. Macam ni. Baru nak timing kan azan kan. Tak apa azan.
Baik, saya ulang lagi tuan-tuan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu hari dipegang belakang dia. Dia kata, Nabi berusik belakang dia, pegang belakang dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala kun fid dunya ka'annaka kharib aw 'abiru sabil. Nabi kata apa tuan-tuan kepada Umar radhiyallahu anhu? Nabi kata, hendaklah engkau berada dalam dunia ni. Kun fid dunya ka'annaka, seperti mana diri kita ni dalam keadaan mana tuan-tuan? Kharibun, dalam keadaan berdagang. Aw 'abirul sabil, atau sedang melalui satu jalan. Dia kata, Nabi pesan kepada Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ni, dia kata, jadi hidup kita ni, yang kata hidup kita hari ni macam orang musafir dan macam orang yang lalu satu jalan. Nak apa-apa tuan-tuan, macam kita musafir ataupun kita berjalan mana-mana tuan-tuan. Kalau kita hidup sebagai, sekalipun kita dalam keadaan kita duduk di rumah, kita musafir, kita akan sentiasa rushing tak? Kalau kita musafir ni, dia rushing. Dia buat benda yang betul-betul, yang tak betul tak buat. Kan, contoh isi miok. Tuan-tuan dah plan lah daripada Gelar sampai, daripada sekarang atau daripada tempat tuan-tuan ni nak pergi ke KL. Dah rancang lah ketika itu, tak mana nak isi miok, tak mana nak berhenti makan, dan tak mana nak berhenti buat qasar dan jamak. Dah plan siap tuan-tuan. Ya, yang tu yang Nabi suruh kita ni hidup atas dunia ni. Jadi orang yang musafir, kita plan dah, kita nak buat apa dan ke mana dan di mana destinasi dah. Itu satu. Kemudian yang kedua, Nabi kata apa? Aw'abirul sabil, macam orang yang melalui jalan. Dia kata, Nabi kata, maksudnya apa? Lalu ya. Lalu ni maksudnya apa? Berjalan lalu ya. Tak ada kata nak berhenti ke apa, tak ada. Baik, kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata dia apa? Yaqulu, dia kata, idza amsayta fala tantazir al-sabah. Dia kata, kalau kita hari ni duk ada pada waktu petang, dia kata, jadi kalau engkau berada pada waktu petang, janganlah engkau menunggu pada waktu pagi. Dia kata, kan kita kan duk ada waktu petang ni, duk tunggu esok pagi kan. Itu satu dua besar. Yang kedua, kata Ibnu Umar kata apa? Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kita kalau berada pula pada waktu pagi, jangan duk tunggu sampai petang. Yang kedua. Kemudian kata dia yang terakhir, wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limaut. Dia kata bila mana kita berada di waktu sihat, gunakan waktu sihat, jangan tunggu sampai waktu sakit. Dan dia kata lagi tuan-tuan, dan tengah waktu hidup jangan tunggu sampai hampir kita al-maut, mati. Ini nak abang tuan-tuan, ini perjalanan hidup kita. Maksudnya paling simple nak abang habis kesimpulan hadis ni apa tuan-tuan? Nak abang apa pun amalan yang kita nak buat, jangan kita jadi tangguh-tangguh. Kata sat, tunggu sat, esok, lusa, tulat, petang sagi, maghrib sagi, jangan gitu. Apa malam baik yang kita nak buat, on the spot kita kena buat. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita tak tahu waktu bila dan waktu masa mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menjemput kita. Kalau pernah orang sebut tuan-tuan mungkin dengar lah orang sebut tanda-tanda kematian 40 hari, 100 dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dalam beberapa hadis yang sahih dalam Quran sendiri tuan-tuan, tidak secara jelas pun nak cerita kepada bab tanda-tanda kematian. Dia tak ada, tetapi cari tak tahu tentang jumpa, wallahu alam. Tak jumpa tuan-tuan. Yang kata nak mati dalam 40 hari hidung dia jatuh senting, tak ada tuan-tuan. Tak diceritakan dalam nas-nas atau hadis-hadis yang sahih. Kan? Itu mana tuan-tuan? Itu mungkin daripada pandangan-pandangan ulama saja. Tapi daripada hadis yang sahih yang kata 40 hari mai hidung penyek, tak kira telinga kau jatuh apa, kadang-kadang itu melawak, weh telinga jatuh kan telinga 40 hari tak ada tuan-tuan. Kalau macam tu tuan-tuan, senang kita. Kan?
Macam itulah kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan. Tak tahu tuan-tuan. Yang kita sebut arwah abang bocil tu. Siapa boleh tahu dia nak mati? Siapa pun tak tahu. Kan? Dia orang tanya bini dia, ni kak dari masa abang nak meninggal, sebelum meninggal dia dah cerita apa? Tak ada apa. Sebab apa? Tanda ni tak ada. Tanda yang jelas kata kamu ni nak mati sekian-sekian hari, tak tahu, tak ada. Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bila-bila ya. Sebab tu nak abang disebut dalam hadis kita baca tadi apa tuan-tuan? Memang kita jadi macam orang musafir. Orang musafir ni maksudnya apa? Dia standby ya. Dia standby, sentiasa standby. Standby apa? Lah kereta tu macam dah. Nak pergi jauh, bawa tengok jack ada, okey jack ada. Tengok tayar spare, okey tak tayar spare? Tayar spare. Tapi ada lah orang jalan pergi tengok tayar spare tak tengok ada lah. Tu pun ada juga. Kan? Yang kata nak pergi musafir ni, dia tak tengok dah tayar spare kadang-kadang. Dia berjalan dia tak tahu spare dah bocor. Apa tambah tayar spare duk bawah kawan lagi ya, kan. Tak tengok dah. Sekali bocor, buka tayar spare pun tak ada. Angin tak ada tuan-tuan. Maksudnya apa? Tak prepare. Patutnya prepare. Kita tahu lah kita nak pergi jalan jauh. Tayar spare kena tengok. Itu benda yang penting. Walaupun kita tak jangka, bukan siapa tahu. Nak boleh pecah bila-bila tak tahu. Kita boleh tahu lah. Kan? Kita boleh tanya kat Google. Google, bila saya punya kereta tayar pecah? Tak tahu tuan-tuan. Bila-bila. Tu nak kata yang standby. Macam tu juga kehidupan kita hari ni. Buatlah sebanyak amal apa pun buatlah tuan-tuan. Walaupun sedikit banyak buat dah. Sebab apa? Sebab ambil ayat ni kata wala nudhihu ajral muhsin. Allah takkan sia-siakan pahala kita ni. Jangan risau. Pahala akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma tak tahu kadang-kadang kecil ataupun besar atau banyak. Dan satu tuan-tuan ada baik benda elok tuan-tuan. Jangan sikit-sikit pun ada sikap riak. Dia jangan. Sebab riak itu dia boleh bawa keluar habis kita punya pahala. Tu pun takut. Sebab tu buat benda-benda baik tuan-tuan, salam buang. Duduk kat taman masjid lama-lama duduk. Kan? Namanya siapa duduk lama-lama kan? Saya nak masuk duit ni. Ya kan? Masuk duit ni. Tak apa, masuk lah. Orang tak ramai. Dia punya tu. Ada juga macam itu tuan-tuan. Bukan orang tani, orang tempat lain lah. Kan? Dia cakap orang tak ramai lalu ni. Tunggu saat orang ramai lalu tak kita masuk. Rupanya nak masuk 50 ke mahal kan. Nak buat apa? Tu tak mau. Baik-baik dah tapi duk tunjuk ke orang kebaikan yang dia buat. Jadi rugi tuan-tuan. Sebab tu buatlah malam mana banyak pun tuan-tuan tapi ada perasaan riak, takbur, sombong dan sebagainya. Akan habis. Kosong, dia jadi zero, tu takut. Sebab tu kita buat benda kecil tak apa. Kecil tak apa. Dan ni kita ikhlas lillahi ta'ala. Tu lagi penting. Sebab apa? Nilai yang Allah berbeza. Mungkin lah tuan-tuan benda yang kecil yang kita buat atas dunia, yang kita duk pandang kecil, rupanya yang tu yang selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang simple kan, kita tolong orang tengah jalan mungkin, ataupun benda simple, nampak macam tak ada apa, simple-simple kan. Tapi mungkin itu yang menjadikan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tuan-tuan kalau boleh jaga dua hubungan yang tersebut selalu, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, dia kata apa? Mengikut kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah 1 tahun berlalu semenjak Nabi Allah Yusuf menyebut akan jawatan pemerintah tadi tu, maka raja pun memanggil dia. Kata Ibnu Abbas, bila mana tempat dia sebut tadi kata lantik dia sebagai menteri dan sebagainya, maka lepas tahun ni kata Ibnu Abbas, maka raja panggil dia. Maka dipakaikan kepada beliau mahkotanya, diserahkan pedang kepadanya, serta dipakaikan cincinnya yang melambangkan kebesaran diraja. Lalu disiapkan tempat tidur daripada emas yang bertahtakan batu permata. Ini kata tempat Nabi Allah Yusuf AS. Dan seterusnya didudukkan di singgasana untuk memerintah negeri Mesir. Dan kemudiannya yang kata suami kepada Zulaikha yang namanya Potifar, yang ketika itu menjawab jawatan sebagai ketua menteri, maka dilucutkan jawatannya dan digantikan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Itu setengah riwayat yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Dan rupanya zaman Nabi Allah Yusuf jadilah ni kan. Jadi dah tuan-tuan rupanya benda-benda ni kan. Ambat kerja tak betul, hantar amanah, Tuhan lancok buang tu kan. Tak tahu dia dapat bencing ada ni, kesian dah kan. Yang ni dalam cerita kita ni kan. Siang ke dah. Tapi nak buat tuan-tuan tu kita ni, buatlah benda baik tuan-tuan, jangan duk buat khianat kat orang. Jangan tuan-tuan, kalau orang bagi amanah kepada kita, bagi kita jadi pimpinan, tak kira lah apa pimpinan kecil, tolong jadi orang amanah. Tak boleh habaq saja. Jangan duk gagah. Boleh kan jadi AJK, jaga sound system contoh kan. Kita boleh belaka tuan-tuan. Betul jahanam sikit dia buat tak tahu. Kan? Tak mau kan. Kita bila mana orang nak bagi amanah dan kita rasa kita boleh pikul amanah tu, tafadhal masyruh. Kita tak boleh habaq siap-siap. Oh saya tak boleh, saya tak yakin. Dah kan? Tapi kita ni takut orang peleceh kita. Bila kata tak boleh tu kita, apa hang tu benda kecil. Jangan tuan-tuan, bukan soal kecil. Soal amanah orang nak jadi satu jawatan satu benda amanah yang cukup besar. Sebab bukan di dunia saja tuan-tuan, kita akan pikul juga di akhirat kelak. Walaupun kita sebut benda kecil AJK apa kan, AJKKK apa tu sikit kecil yang buat. Dia punya tu nampak sikit kecil kan. Tapi amanah tuan-tuan, satu benda yang akan dipikul bukan di dunia tapi di akhirat. Sebab tu betul kata Nabi SAW di yaumul mahsyar nanti ada sebahagian orang yang mana mereka ni orang yang sangat lewat dan lambat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana mana? Kerana melambat dan banyaknya hisab Allah Subhanahu wa taala. Kerana mana? Atas dunia mereka memikul jawatan-jawatan yang tinggi dalam kerajaan dan sebagainya. Maka dihisab Allah satu persatu. Sebab tu hisab Allah ni ada dua. Satu disebut dalam hadis tu apa kan? Hisab yang sangat detail, terperinci. Satu lagi hisab yang sahlun, yang mudah. Dia sebut dalam hadis Nabi. Ada orang nanti kita ni tuan-tuan, kita akan jadi dua. Sama ada kita dihisab dengan keadaan hisab yang mudah, sahlun, ataupun hisab yang didetailkan oleh Allah. Detail maksudnya apa tuan-tuan? Detail sungguh. Semayang, ya saya semayang. Okey, semayang kat mana? Itu kata detail tu kan. Tak dijawab kita tuan-tuan. Walaupun ketika kita jawab, jawapan kita tak betul, tapi kena ingat dalam surah Yasin tu disebut, kata Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ni memang saya selalu ulang. Sebab bukan nak peringat tuan-tuan, nak peringat diri saya. Sebab hari ni atas dunia mulut kita boleh bohong orang, mulut kita boleh cerca orang macam-macam tuan-tuan. Tapi di padang mahsyar, walaupun mulut tu cakap bohong, tapi yang jadi saksi di hadapan Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan bercakap di hadapan Allah. Tak ya Allah, dia ni tak semayang, dia tak sujud, dia tak sekian. Allahu akbar. Itu yang merisau dan menakutkan kita. Baik, kemudian yang terakhir tuan-tuan, pada ayat yang sama dia kata, maka Nabi Allah Yusuf AS bila dilantik oleh pemerintah, maka dia uruskan cara-caranya membanyakkan makanan dengan sebaik-baik pentadbiran. Dibinanya benteng-benteng empangan dan rumah yang amat banyak di sana. Segala hasil tanaman-tanaman dikumpulkan pada tahun-tahun yang mewah itu, dan menghadapi kedatangan situasi yang sulit dan akan susah. Dia belanjakan harta kerajaan dengan cara yang sepatutnya ketika mana tahun-tahun yang mewah, supaya mudah negeri itu apabila kedatangan tahun-tahun yang susah. Maka dengan kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf AS, negeri Mesir dikendalikannya dengan selamat dan sejahtera. Itu yang pentingnya, pemerintah yang adil, pemerintah yang bijaksana, dan pemerintah yang merupakan ahli dia. InsyaAllah tuan-tuan, kita berhenti pada ayat yang ke-56. InsyaAllah next kita akan sambung kepada ayat yang ke-57. Nanti pada ayat yang ke-57 ni tuan-tuan, saya akan bawa main tuan-tuan, apakah kan selain yang dikatakan dibinakan benteng-benteng empangan ni, ada lagi binaan-binaan Nabi Allah Yusuf AS yang Nabi Allah Yusuf buat ketika mana di zaman dia tu, yang memberi kesenangan kembali kepada rakyat dia. Itu kita pemerintah yang bagus kan. InsyaAllah kita akan bertemu pada bulan depan insyaAllah. Bulan depan dah nak? Dah sebelum Ramadan ya. Kan Ramadan dah. Bulan 5 ya, bulan 5. Bulan 4 tu dah lagi. Bulan 4 dan lagi insyaAllah. Kan bulan 4 dan lagi. Bulan 5 bertemu Tafsirah Ramadan kan. Bulan 5 Tafsirah Ramadan kan. Umar kata InsyaAllah qulil haq minallah, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang buruk itu datang kedaifan dan kelemahan saya sendiri, ribuan ampunan maaf. Andainya terkasar bahasa ataupun menyatu di tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan insya-Allah. Sebelum nak akhir tuan-tuan, saya ada satu perkara lah. Satu yang sudah bawa tuan-tuan iaitu jus daripada pemakanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Keep Smart ni. Jus makanan sunnah Nabi, nama dia Keep Smart. Dia merupakan jus, dia bukan kopi ya, dia jus. Dalam ni ada apa tuan-tuan? Ada madu, ada kismis, ginger bilawa, zafran, gam arabic dan strawberry. Apa kelebihan tuan-tuan untuk anak-anak tuan-tuan yang sekolah seawal 2 tahun dan ke atas, sangat baik untuk minda dia dan untuk diri dia. Masa dia belajar ni tuan-tuan elok. Sebab apa? Sebab jus ni juga kita bacakan ayat ruqyah suci Al-Quran Karim. InsyaAllah minat dia untuk nak belajar, untuk nak tunaikan solat, insyaAllah atas daripada keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak puasa esok memang terbaik lah tuan-tuan, boleh makan memang tak kurang lapang. Untuk kita orang tua tuan-tuan, orang dewasa ni, sebagai suplemen makanan tambahan, tuan-tuan boleh makan pada waktu malam sebelum nak tidur dan esok pagi sebelum sarapan. Apa kelebihan dia? Sama juga dia antara untuk menanjangkan minda insya-Allah, keduanya untuk tenaga kita insya-Allah. Suplemen ni insya-Allah tuan-tuan terbaik. Yang insya ada lagu Allah semua dah sebab dikilangkan di kilang yang bertaraf KMP dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, dan siapa yang tak boleh tidur, tuan-tuan boleh amalkan makan pada waktu malam insyaAllah. Mudah-mudahan daripada biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk malam ni tuan-tuan saya bagi harga special sikit malam ni. Tak ambil rugi ya. Biasa saya bagi harga asal RM69.9. Yang saya dah bagi selalu RM65. Harga special tu, special dah tu. Malam ni lagi special kan. Malam ni tuan-tuan saya bagi tuan-tuan siapa yang nak ambil hanya 4 yang terawal, sebab bawa 4 kotak terlupa nak buat lebih. Kan? Saya bagi RM50 malam ni. Sebab masing-masing saya nak bagi tuan-tuan rasa makanan sunnah tu yang paling penting. Yang risau dia tak ada masalah tuan-tuan, kecil manis ke, darah tinggi ke, jantung tak ada masalah tuan. Dia bukan benda asing, semua makanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ni RM50 4 kotak tu dah, 4 kotak. Siapa nak tuan-tuan boleh jemput saya lagi, main ambil. Tak buat duit tak ada masalah, kita bagi pamphlet lagi, ada nombor akaun, tuan-tuan boleh bank in bila-bila masa. Tak sempat nak bank in, esok saya main bulan 5 bulan 4 lah betul, bulan 4 main bagi pun boleh, mana-mana yang senang boleh tuan-tuan. Yang penting kita sama-sama akan amal pemakanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling aula dan paling penting. Insya-Allah kita akhiri kuliah kita dengan sedikit bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami telah lalu ya Allah, dosa kami yang sekarang ini ya Allah, dan dosa kami yang akan datang ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, kami sayang dan kasihkan kedua ya Allah. Jadikan mereka di kalangan orang yang saleh dan saleh, panjangkan umurkan kedua ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, jika di kalangan kami ada ibu dan ayah telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, berilah lapang pada kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Berilah kemudahan kepada mereka ya Allah, tenang dan bahagialah mereka di sana ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami ya Allah, suami dan isteri kami di kalangan orang yang saleh dan saleh ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami ya Allah, suami dan isteri kami di kalangan yang kau berikan fakihna fid din wa ta'limna ta'awin. Ya Allah, Tuhan kami jauhkan kami perkara-perkara yang haram, perkara yang sia-sia Allah, perkara mendatangkan dosa dan maksiat pada hati dan batang tubuh kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, kurniakan kami rezeki yang banyak ya Allah, rezeki yang baik, rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami kurniakan kepada kami akan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai panduan kami, jadikan Al-Quran sebagai hujjah kami ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan kami ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hafalan kami ya Allah, kekalkan hafalan pada kami ini ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai teman dan sahabat kami ketika mana kami mati nanti ya Allah, kami duduk ke dalam kubur nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah, perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah, perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.